Masin Safa, seluruh pimpinan di semua peringkat, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih saya ucapkan pada pihak penganjur utama malam ini, Pemuda Amanah Negeri Kedah, yang dapat menganjurkan program yang sangat-sangat saya hargai. Dan ini menunjukkan bahawa solidariti bukan sekadar simpati berjaya dibuktikan oleh Parti Amanah Negara, dan ia diraihkan oleh segenap lapisan masyarakat. Tidak kira walaupun bukan sahaja daripada Parti Amanah, tetapi rakan-rakan parti-parti komponen Pakatan Harapan dan juga Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Saya ingin menjelaskan pada malam ini, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mungkin ingin tahu sedikit sebanyak mengenai kes yang saya hadapi di mahkamah. Walaupun sebenarnya saya tidaklah begitu gembira untuk share, untuk berkongsi apa yang sedang berlaku, tatkala Felda mengemukakan saman kepada saya sejak daripada tahun 2009 yang lalu, yang kemudiannya bertukar firma guaman yang mewakili Felda, sehingga kes saman Felda ke atas saya melalui buku yang saya terbitkan. Saya tunjuk bukunya tuan-tuan. Felda dulu tolong, sekarang alung. Buku ini adalah adunan daripada bahan-bahan yang saya kumpul mengenai isu-isu Felda. Dan buku ini menjadi rujukan bukan sahaja oleh ahli-ahli PAS waktu saya bersama dengan PAS dan juga Pakatan Rakyat, tetapi untuk makluman tuan-tuan, ia juga menjadi rujukan beberapa universiti tempatan yang anak-anak ataupun student-student jadikan sebahagian daripada rujukan, sama ada untuk kerja-kerja assignment mereka, sehingga ada di kalangan yang mau buku ini diberi kepada mereka kerana ada di kalangan mereka yang buat satu tesis mengenai sistem ataupun amalan anak negara kita dan menjadikan Felda sebagai salah satu bahan tesis mereka. Artinya tuan-tuan sekalian, buku ini digunakan kerana tidak banyak rujukan-rujukan yang berkaitan dengan isu-isu Felda. Tetapi bila kes ini dibawa ke mahkamah dan saya telah menggunakan khidmat yang berhormat Saudara Hanifah Maidin untuk mewakili saya suka jelaskan pada malam ini, sebenarnya pihak kami tidak mengambil bahagian dalam perbicaraan. Walaupun kita mempunyai 23 orang saksi, berbeza dengan Felda. Felda hanya 3 orang saksi sahaja. Tapi kita mengambil sikap tidak mengambil bahagian kerana pihak peguam mengatakan bahawa pihak peguam Felda telah melakukan apa yang disebut sebagai pengkhianatan atas kes. Sehinggalah kes itu sampai ke peringkat keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, dan sekarang ini sedang menunggu untuk Mahkamah Persekutuan. Saya ingin nyatakan kepada tuan-tuan sekalian, dengan tidak mahu rujuk apa yang berlaku di mahkamah kerana kita tak mahu menghina mahkamah, tetapi sebenarnya inilah merupakan risiko yang terpaksa saya dan rakan-rakan hadapi sepanjang hampir 30 tahun bergelumang dengan isu-isu Felda. Saya bermula isu Felda ini dengan kes Felda Cahaya Baru yang tuan-tuan tonton montasnya tadi. Bagaimana derita dan air mata peneroka Felda Cahaya Baru kerana tanah tumpah mereka
iaitu tanah 10 ekar mereka kerana dijanjikan 1.3 juta sebagai pampasan untuk projek bandar baru cahaya baru. Ia juga apa yang berlaku di Felda Sungai Buaya di Hulu Selangor dan felda-felda seperti Sendayan, Labu Johnson dan juga Bukit Cakah menjadi mangsa pengambilan tanah kerana terpedaya dengan janji-janji untuk menjadi jutawan. Tuan-tuan sekalian, bagaimana ranjau dalam perjuangan ini? Felda ini suatu institusi orang Melayu yang mempunyai keluasan tanah yang terbesar di dunia. Ada 537,000 hektar daripada 112,635 orang penderoka, yang daripada 112,635 orang penderoka ini 95% adalah orang Melayu. Mengingatkan saya ucapan timbalan Perdana Menteri pada tanggal 27 April 1960 oleh almarhum Tun Abdul Razak yang membentangkan mengenai Group Settlement Act 1960 tentang apa yang disebut sebagai penempatan beramai-ramai untuk meletakkan orang Melayu di urus tadbir dengan cara yang baik bagi memastikan orang Melayu ada tanah, orang Melayu ada tempat tinggal dan seterusnya matlamat membasmi kemiskinan akan menjadi kenyataan. Malangnya tuan-tuan sekalian, gagasan Tun Razak yang begini baik, yang tuan-tuan boleh pergi ke Hansard Parliament. Ucapan Tun Razak ketika itu nak bagi orang Melayu 10 ekar sebagai satu jaminan keselesaan hidup dikhianati tidak lain dan tidak bukan oleh anak andanya sendiri, Najib, tuan-tuan sekalian. Hari ini kita tak boleh bercakap yang salah hanya Isa Samad. Seolah-olah bila Isa Samad tak jadi pengurusi Felda, bila digantikan dengan Tan Sri Saharil Abdul Samad, maka masalah di Felda akan selesai. Ini adalah satu usaha bagi saya. Walaupun Tan Sri Isa Samad bertanggungjawab khususnya sewaktu beliau menjadi pengurusi Felda daripada tahun 2011 hingga tahun 2016 yang lalu sebelum digantikan kepada Tan Sri Saharil Samad. Tetapi orang yang bertanggungjawab yang merubah dasar di Felda adalah Najib Abdul Razak. Najib jadi timbalan Perdana Menteri dan memulakan kerja dan usahanya sebagai menteri yang jaga Felda 2004. Pada waktu itu arkitek Felda iaitu Tan Sri Raja Alias meninggalkan perkhidmatan dalam Felda dengan reserve tunai. Reserve tunai saja ada 4.08 bilion. Tidak termasuk aset yang jika dicampurkan ada lebih kurang 9 bilion. Tetapi tuan-tuan sekalian, sebagaimana dibentangkan oleh YB Rafizi melalui laporan tahunan Felda 2014, ketika ini reserve Felda hanya tinggal 291 juta sahaja. Daripada 9 bilion tinggal 291 juta. Dan terpaksalah Saharil Samad oleh kerana kecairan tunai Felda hampir habis. Hari ini beliau umumkan untuk jual aset Felda. Jual apartmen di London, jual hotel di Kinabalu, jual hotel di Port Dickson dan berbagai aset untuk mendapatkan sejumlah wang bagi survival Felda hari ini dan di masa depan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya dah rakan-rakan wujudkan anak secara resmi 4 November 2007 oleh Tan Sri Khalid Ibrahim, yang kita pilih beliau kerana penglibatan beliau melalui syarikat peladangan terbesar Gatri. Dan kita mula turun padang. Dan pada waktu itu tuan-tuan, kita bertembung dengan kerajaan Barisan Nasional melalui berbagai program. Ceramah kita di Kepung, Kembara Oren kalau tuan-tuan masih ingat, di Felda Teloi Timur sebelum PRU 13,
beratus-ratus orang penoka dan anak muda sampai buat kenduri depan pintu gerbang semata-mata untuk menghalang Kembara Orien masuk ke Felda Toloi Timur. Bagaimana anggota kami dibaling dengan batu, sepak terajang, dicederakan, sehingga tuan-tuan yang dilokap dan sebagainya. Semua ini semata-mata kerana kasih dan sayang kita kepada Felda, kepada orang Melayu, kerana inilah institusi terbesar orang Melayu yang masih tinggal. Bayangkan dengan tanah yang begitu luas. Kemudiannya, saya tak malu mengatakan, walaupun dulunya menjadi musuh politik kita, usaha Tuan Dr. Mahathir apabila mewujudkan Felda Plantation dengan membuka tanah lebih kurang 367,000 hektar ladang-ladang Felda sebagai backup kepada keuangan Felda, sehingga daripada sumber Felda Plantation boleh mengaut perolehan tahun tidak kurang hampir 2 bilion daripada Felda Plantation. Ya, tuan-tuan sekalian, daripada Felda Plantation 85% bajet Felda telah selesai. Pengkhianatan dilakukan oleh Najib apabila Felda Global Venture disenaraikan di Bursa Malaysia. FGB syarikat bermasalah, buat projek di luar negara dan rugi. Tiba-tiba syarikat yang rugi ini dilisting di Bursa Malaysia. Yang menjadi mangsa kepada pajakan apa dia? Tidak bukan tanah Felda Plantation inilah yang menjadi sandaran pajakan 99 tahun. Akhirnya Felda hilang punca pendapatan, menyebabkan ianya satu era kritikal yang hari ini sedang dirasai oleh warga Felda. Hasil pendoka lambat dibayar. Pendoka-pendoka yang jual ke kilang kelapa sawit yang dulunya seminggu sekali dapat duit, hari ini dah drag sampai sebulan setengah, tuan-tuan. Nak bayar bil tak boleh, upah lori, pekerja dan sebagainya. Kontraktor-kontraktor yang ambil tender di Felda, dulu payment mereka tak ada masalah, kadang-kadang sebulan dah dapat payment. Hari ini mereka mengadu dengan saya, 6-7 bulan payment pun tak dapat. Puncanya apa? Apabila keuangan Felda bermasalah, semuanya menyebabkan bermasalah. Isu ini berlaku, tuan-tuan, kritikalnya zaman Najib. Sebab itu jangan kita bebankan kesalahan itu hanya kepada Isa atau kepada bos-bos Felda yang telah mula ditangkap oleh SPRM. Tetapi bagi saya, penyamun sebenar, pengkhianat sebenar tidak lain dan tidak bukan adalah Datuk Seri Najib. Bagaimana khianatnya dalam kes 1MDB, dia juga khianat kepada orang Melayu yang menjadi simbol kebanggaan kita orang Melayu. Baik itu, tuan-tuan sekalian, saya nyatakan pada malam ini, kita berkorban, kita berjuang. Malam semalam, saya bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Felda Muakil, di kawasan beliau di Paguh, sebelah petang. Dan malamnya di Felda Palung Timur 1 di Segamat. Pilihan raya sebelum ini, saya tak boleh masuk Felda ni, tuan-tuan. Di Kepung, di Muakil tu, tuan-tuan, pihak polis terpaksa escort saya keluar. Kerana pemuda UMNO beratus-ratus nak pecahkan markah PAS di Muakil untuk serbu dan cederakan kami. Polis bawa keluar, tuan-tuan. Di Felda Srijaya, tempat Tan Sri Muhyiddin sendiri, FRU terpaksa kawal. Walaupun yang datang dengar ceramah saya 7 orang saja, tuan-tuan. FRU terpaksa bawa keluar kerana pihak pemuda datang dengan alat tajam, dengan kayu, dengan batu untuk mencederakan kami. Kalau nak disebut, tuan-tuan, ini sebahagian kecil daripada perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan. Semata-mata kerana kita nak mempertahankan institusi orang Melayu yang menjadi kebanggaan kita, dan institusi inilah yang menentukan politik negara. Kerana di Felda ada 54 kawasan parlimen dan 92 Dewan Undangan Negeri. Sebab itu kita tubuhkan satu task force atas permintaan daripada Parti Bersatu, Parti Peribumi Bersatu. Satu task force yang dikenali Task Force Anak dan Peribumi diwujudkan, di mana kita mula mengadakan kempen apa yang dikenali sebagai
Jelajah Semarak Kasih Felda yang dilancarkan pada 21 Januari oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Felda Tek Pandak. Saya terperanjat kerana saya tak pernah berjumpa satu program yang dihadiri oleh beribu masyarakat Felda. Beribu masyarakat Felda yang datang. Kemudian kita pergi pula ke Felda Jengka 8, tempat di mana disitulah Najib Tun Razak bagi durian runtuh 15,000 8 Mei. Bukan saja durian runtuh, dia kata kepada penoka yang menentang FGB 2 kali perkataan haram jadah, haram jadah. Kita buat di situ, kita jemput Tuan Dr. Mahathir, maka di situlah 3,000 penoka yang datang. InsyaAllah tuan-tuan, 26 hari bulan Februari ini kita akan buat pula di Felda Raja Alia 1 kehadiran Tuan Dr. Mahathir, Datuk Usham, dan 1 hari bulan Mac di Johor pula oleh Tuan Haji Muhammad Sabu, Tun dan Rafizi Ramli. Dan untuk negeri Kedah tuan-tuan, insya-Allah 25 Mac kita akan gempur Felda Lubuk Merbau bersama dengan Tuan Dr. Mahathir. Ini semua adalah mood perubahan yang kita sedang bina. Kerana apa? Kalaulah peneroka Felda di 54 parlimen dan 92 ini berubah dan menyokong Pakatan Harapan dan Parti Peribumi, maka riwayat Barisan Nasional akan kita kuburkan pada pilihan umum yang akan datang. Dan insya-Allah perubahan kita akan buat isu peneroka seperti hutang mereka, kadar peran grade mereka dan berbagai isu ini telah saya sampaikan kepada Tan Sri Muhyiddin, sebut dengan Tuan Haji Muhammad Sabu, dan saya akan sampaikan kepada Tuan Dr. Mahathir. Saya minta supaya dimasukkan dalam manifesto sebagai tanda keprihatinan, kesungguhan kita nak bela masyarakat, insya-Allah. Jadi saya rasa dengan program-program seperti ini, saya ucap sekali lagi terima kasih. Orang kata bagaimana perasaan dan hati saya begitu gembira dengan kegairahan tuan-tuan untuk membantu. Tetapi saya ingin nyatakan pada malam ini, tuan-tuan, ini semua ketentuan Allah. Saya reda ada hikmah. Yang penting saya tuan-tuan kena saman 500,000, bukan saya pinjam duit bank. Saya kena saman 500,000 bukan kerana saya buat jahat. Tetapi 500,000 ini bagi saya terlalu kecil atas perjuangan kita membela nasib rakyat. Dan kita akan berjuang. Sama ada saya boleh bayar, tak boleh bayar. Saya dah bercakap dengan rakan-rakan, agenda peribadi saya itu tidak penting. Yang penting adalah nasib rakyat yang ditindas dan BN penindas. Mana-mana yang bersekongkol dengan BN, wala tarkanu ila lazina zalamu fatal masabukumunar, kita akan tolak mereka seperti mana kita tolak BN. Pastikan Pakatan Harapan memerintah Malaysia, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan, itulah ucapan ataupun penerangan, sedikit penerangan daripada saudara Mazlan Aliman mengenai NGO anak ataupun Felda. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pemuda-pemuda Parti Amanah Negara akan berjalan ke setiap meja yang ada untuk mengambil kembali sampul-sampul yang telah ada di atas meja. Untuk tuan-tuan yang nak bagi sumbangan tu, celup-celup bila aku ada lebih-lebih bulan ni kan, insyaAllah kita terus bergerak melawan UMNO dan Barisan Nasional. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jibalah saat dan waktu sebelum kita meneruskan pidato kita yang hebat pada malam ini. Ketika ini akan berlangsungnya majlis lelongan barangan yang telah kita kutip ataupun yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita untuk membantu mengumpul dana solidariti untuk Mazlan Aliman. Terima kasih. Baiklah, untuk barangan pertama kita mulakan dengan beg tangan. Beg tangan ni memang beg tangan ni dari Shenzhen, China. Saudara, untuk menerangkan semua apa yang telah dilakukan, yang dikatakan untuk membantu khasnya Melayu, golongan Melayu melalui Felda, tetapi
apa yang kita faham sebenarnya sekarang ni dah digunakan ataupun dah menyebabkan fauda ni, golongan penolakan ni mengalami kesusahan dan juga mengalami kerugian di dalam perniagaan ini. Di sini DAP memang dari dulu selama 51 tahun kita berjuang, kita memang berjuang untuk rakyat. Tapi hari ini kita nampak DAP untuk DAP telah menjadi satu sasaran utama oleh Parti UMNO dan juga oleh rakan-rakan yang sekongkol dia, di mana DAP telah digunakan sebagai satu alatan untuk lagi usaha memecahkan Pakatan Harapan. Saya harap tuan-tuan perempuan di sini boleh faham. Kita tengok bila PAS mengatakan DAP tolak IUU 355. Sementara di sebelahnya MCA, Gerakan BN pula memainkan isu di kalangan masyarakat Cina mengatakan DAP yang menggalakkan menolong untuk melaksanakan hudud di negara ini. Kenyataan yang dua belah yang tak berlainan. Apa itu yang mereka nak buat? Cuma memfitnah DAP supaya memecah belahkan pakatan yang ada di sini. Sama juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mungkin terbaca di surat khabar yang tahu baca Cina, MCA, Gerakan mengatakan Pulau Pinang yang dipimpini oleh DAP, di bawah Lim Guan Eng, kita akan menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri Islam. Sebab kita tambahkan peruntukan untuk pembangunan agama Islam. Yang tu kita tak nafikan bahawa memang sebelum 308 ni, peruntukan yang digunakan oleh untuk pembangunan agama Islam di Pulau Pinang di bawah pimpinan BN hanya 2.7 juta. Mana sekarang ni menjadi 2 kali ganda, di mana kita bertambah peruntukan itu sehingga 5 juta. Selain daripada itu, DAP memang juga meluluskan satu projek hospital yang beroperasi berikut hukum syariah yang buat pertama kali di Pulau Pinang. Yang ini mungkin boleh dijelaskan oleh penasihat khas DAP, Kepala Ketua Menteri Datuk Saifuddin Nasruddin kemudian. Tapi ini hakikatnya kita kita tak tolak Islam, kita tak tolak Melayu, tapi kita rasa semua orang di bawah rakyat Malaysia kena diberi satu kebebasan yang termaktub dalam perlembagaan bahawa kita mempunyai hak asasi yang sama. Kita mempunyai kebebasan dari segi kepercayaan kita sendiri, dan kita juga mempunyai hak-hak dari segi pendidikan, kesihatan yang adil dan saksama. Jadi sebagai salah satu kaum rakyat Malaysia ni, Melayu, Muslim, sesiapa pun di bawah pimpinan, jika di bawah atas pimpinan Harapan, Pakatan Harapan ataupun pimpinan DAP, kita kena memastikan semua rakyat diberi treatment, diberi rawatan yang sama dan saksama. Jadi tak kisah dia bangsa apa. Itu yang perjuangan DAP setakat sekarang. Kita tak asingkan sesiapa itu kaum, tapi kita berjuang untuk rakyat Malaysia. Dan ini untuk 51 tahun memang kita berdiri di situ. Dan saya harap dalam masa yang ringkas yang diberikan ini, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham, kita memang berlaku adil, dan kita berharap negara ini yang akan masa akan datang, kita boleh sama-sama gerakan satu kerajaan bersih, satu kerajaan yang boleh membawa kesejahteraan kepada negara semua. Itu yang kita anti kezaliman, kita rasuah, dan kita harap kita boleh melaksanakan satu pentadbiran yang terus, yang boleh membawa kebajikan dan kesejahteraan kepada semua rakyat. Sekian saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Wabi Tan Kok Yau, ahli Dewan Undangan Negara juga pengurusi Parti DAP Negeri Kedah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita jemput Yang Berhormat Dr. Azman Ismail,
Ahli Parlimen Kuala Lumpur juga menangkap pengurusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Kedah. Silakan. Terima kasih Sekretari Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tak Ciahau. Wanakkam. Saudara dalam pimpinan Datuk Fakhur Rozi, Saudara Saifuddin, Saudara Dr. Ismail, Saudara Tan Kok Yaong, Meja Anwar, semua daripada parti-parti komponen Pakatan Harapan, dan yang kita kasihi dan kita raikan Saudara Mazlan Aliman. Kita doakan supaya perjuangan saudara diteruskan dan semoga sumbangan kecil yang kita berikan ini dapat menyemarakkan dan memberikan bantuan dan sokongan walaupun sedikit, tapi akan melonjakkan lagi sokongan saudara itu, dan semoga Allah memudahkan saudara dan saudari hadirin sekalian. Nak cepat ini itulah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tadi bersama dengan sekumpulan profesional dan sebelum itu berhubung dengan satu kumpulan lain pula atas orang bukan politik. Tapi nampaknya semua orang mau berlaku perubahan besar pilihan raya akan datang supaya Najib dan UMNO saya tak guna perkataan yang keras dan kasar, dibersarakan. Dibersarakan. Saya tak Zainuddin Maidin lah, katanya agak kasar. Semua orang nak, tapi saya nak bagi sedikit pandangan saya bahawa walaupun semua orang nak Barisan Nasional dan UMNO itu dikalahkan, dia masih boleh berjaya kalau kita tak betul-betul bijak dan berhati-hati dalam perancangan dan tindakan kita. Satu ketika dulu, saudara sekalian, rakyat Cina ramai nak jatuhkan Mao Zedong. Saya ingat betul, saya baca sejarah Cina tadi. Mao Zedong yang menguasai Cina cukup kukuh, pernah sangat dibenci jutaan orang kerana dia buat program yang menyebabkan banyak kematian dan pertanian luar biasa dalam sejarah moden Cina. Dipanggil Great Leap Forward. Satu idea dia, lompatan besar ke hadapan. Doktor pakar bedah pun kerjanya masak keluli, masak besi. Pakar bedah otak, masak keluli pagi, bukan buat pembedahan. Sebab dia nak statistik keluli itu meningkat, melonjak lebih daripada Great Britain, US dan Jerman dan Rusia. Maka China jadi negara maju. Itu mengorbankan ramai orang kerana petani tak dapat bertanam, pertanian hasilnya tak dapat dikutip, dan berbagai lagi, sehingga orang kebuluran. Sampai bila dia melawat kawasan luar bandar, pokok-pokok tu ditutup dengan kain. Dia tanya kenapa kita menggalukan dia. Sebenarnya kulit pokok tu orang makan, dan kebuluran ribu-ribu orang, sampai ada manusia makan manusia. Jadi semua orang kata sumpah seranah Mao Zedong. Ini saya ada banyak buku lah cerita ahli sejarah. Tapi dia tak jatuh kerana akhirnya bila dia rasa orang semua nak jatuhkan dia, dia lancarkan apa yang dipanggil revolusi kebudayaan, cultural revolution. Dia kata dia bagi tahu kepada anak-anak muda yang matang. Mereka tak faham politik, mereka tak faham tindak tanduk tipu helah ahli politik dan dunia. Anak-anak muda dilantik, dijadikan Red Guard, the Red Guard, pengawal merah. Mereka diberikan buku-buku kata-kata Mao Zedong dan mereka hafal, dan mereka gunakan itu setiap hari dalam hujah-hujah mereka. Mereka dilantik jadi spy pada ibu bapa mereka, spy pada guru-guru, profesor dan lain-lain lagi. Dan mereka menyerbu ke universiti, ke balai polis, rata-rata tempat, ambil alih tugas tadi. Semua yang dianggap tak suci dipanggil capitalist Rhodes, iaitu barua lah biasanya, barua kapitalis. Istilah yang paling dekat Rhodes ni, dia perkataan mencarut, bukan perkataan tak elok, bukan perkataan elok. Orang suruhan kapitalis, dan mereka ni dipaksa buat benda-benda yang berbahaya. Profesor, ada seorang profesor terkenal, ada buku tentang tu yang sangat malang. Profesor tadi disuruh bergayut di tali. Dia tali digantung satu bangunan segunan, disuruh bergayut. Mana profesor itu boleh buat? Jatuh mati, patah ramai-ramai. Bertahun-tahun Cina jadi cukup rosak negaranya.
Hingga kan ada ahli sejarah Cina moden bagi tahu kalau ketika itu satu pasukan tentera masuk serang Cina habis. Lingkup. Tak ada apa yang berfungsi di Cina semua. Kereta api tak boleh, semua tak boleh. Semuanya berubah. Sebab dia kata Cina perlu disucikan. Segala yang ideologi dan hatinya tak suci perlu dibersihkan, dikeluarkan dari Cina. Dibunuhlah maksudnya. Itu berlaku. Dan mereka ni disebut sebagai orang suruhan atau khadam-khadam kapitalis. Dan akhirnya Mao Zedong tak jatuh. Sebab rakyat berubah-ubah, dia kalih daripada kecelakaan ekonomi dan sosial yang dia lakukan. Orang mati pasal kebuluran. Tapi dia kalih kepada menyucikan negara Cina. Jadi walaupun orang nak, tapi dia boleh ubah. Itu taktik ubah. Dalam kita nak target menurunkan UMNO dan Barisan Nasional, kita harus was-was dan waspada dengan segala strategi, kalih perhatian dan melindungi agenda baru itu dengan kata-kata yang lunak dan matlamat yang baik. Itu kita kena hati-hati. Sebab ada ahli cerdik pandai beritahu, the road to hell is littered with good intentions. Jalan ke neraka dipenuhi oleh niat-niat yang baik. Orang rasa nak buat ni baik, nak mensucikan ni baik, nak buat ni, nak buat ni, tapi akhirnya kesannya rosak dan ke neraka. Itu disebut oleh ramai ahli falsafah. The road to hell is littered with good intentions. Tak ada siapa yang ke neraka dengan dia nak buat jahat, tapi dia buat jahat kerana dia rasa benda tu baik, tapi kesannya merosakkan. Itu kita kena hati-hati, kita kena bijak dalam tindakan, tindak tanduk, pikiran dan juga kena waspada dengan sebarang usaha untuk mengalihkan perhatian daripada matlamat satu saja, iaitu menurunkan Najib dan Barisan Nasional dan merubah pemerintahan dari Putrajaya hingga ke setiap negeri, insya-Allah, demi masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Azman Ismail, Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Kedah. Baiklah tuan-tuan dan puan, seterusnya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Saleh, Pengerusi Parti Amanah Negeri Kedah. Dipersilakan. Pakai topi dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang hormati pengerusi majlis, yang hormati pengerusi ataupun Presiden Amanah Tuan Haji Mat Sabu, yang hormati Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Datuk Dafri Nasution, tetamu kehormat kita pada hari ini Tuan Haji Mazlan Aliman, rakan-rakan pengerusi daripada PH, Yang Berhormat Dr. Azman, Yang Berhormat Tan Kok Yu, juga Meja Anwar bersama dengan kita, Datuk Prazi Wabi Nasir Mustafa, tuan-tuan, puan-puan dan mata Allah sekalian. Jadi pada malam ni, alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah kepada pemuda. Saya juga mengucapkan tahniah di belakang pemuda kepada saudara Zulkifli Nayan, yang pada kita pada hari ini, tanpa pemuda, tanpa beliau, sudah tentu saya rasa program pada hari ini tidak sebegini rupa. Tuan-tuan, keseluruhan pengkesahan saudara Mazlan tadi telah melihatkan kepada kita bagaimana kerajaan yang ada sekarang. Bagaimana kerajaan Najib Tun Razak Tuan sedang menzalimi rakyat. Salah satu contoh adalah bagaimana beliau setelah ayah beliau, setelah Tuanku Abdul Rahman, Felda di zaman Tuanku Abdul Rahman lagi, kemuncaknya di zaman ayah beliau, memperkasakan Felda, membuka tanah, menyusun semula demi orang Melayu, demi orang miskin. Tuan-tuan, hari ini anak beliau merosakkan, anak beliau sedang merobek, anak beliau sedang merompak satu institusi yang sangat besar dalam negara, yang sangat bermakna dalam negara. Dan tadi tuan-tuan, saudara Mazlan sedikit sebanyak memberi pengkesahan bagaimana beliau masuk untuk membela warga Felda daripada dulu sampai sekarang 30 tahun lebih. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, Felda adalah simbol, Felda adalah simbol kezaliman Najib Tun Razak terhadap rakyatnya sendiri. Tuan-tuan, 1MDB juga adalah simbol kejahatan Najib Tun Razak
terhadapnya sendiri. Tuan-tuan, hari ini apabila duit negara tidak ada, Najib Tun Razak mula menjual aset-aset negara demi kepentingan diri dia, demi kepentingan beberapa orang yang ada di atas, tanpa kita sedari bahawa tuan-tuan, kalau kita tidak bertindak daripada sekarang, maka negara kita bukan sahaja kehabisan duit. Negara kita bukan nanti sampai satu peringkat, sampai ke peringkat muflis. Tetapi tuan-tuan, sekarang aset utama negara sedang digadai. Tuan, pegangan utama negara kita dalam IPP contohnya telah dijual kepada China. Negara kita dibuka, tanah-tanah freehold dibuka, dijual kepada pelabur-pelabur. Kalau pelabur tak apa tuan-tuan, ini dijual tuan-tuan kepada warga asing untuk menguasai tanah-tanah dalam negara kita. Pelabuhan-pelabuhan utama kita tuan-tuan sekarang sedang dijual. Inilah Najib Tun Razak. Dan tuan-tuan, kita tidak mempunyai pilihan selain kita melakukan perubahan. Tuan-tuan, kita tidak mempunyai pilihan. Tuan-tuan, dalam pilihan raya yang akan datang, kita tidak mempunyai pilihan selain daripada kita melakukan perubahan dengan mengubah kerajaan yang ada sekarang yang dilantik oleh rakyat 2013 untuk membela rakyat, untuk memerintah, memberi balik kesedaraan kepada rakyat. Tetapi tuan-tuan, apa yang dia buat adalah merompak harta rakyat, mengganas, menzalimi rakyatnya sendiri, dan sekarang sedang menjual negara kepada dunia asing. Tuan-tuan, di negeri Kedah tuan-tuan, ayo kita bersama-sama kita tunjukkan seriusnya kita mahu menukar kerajaan. Hari ini sebentar lagi tuan-tuan, kita akan melancarkan satu mesin AK-14 yang akan kita gunakan daripada sekarang sampai ke saat pilihan raya nanti, sampai kita mengubah kerajaan yang ada sekarang, sampai kita menang, sampai kita memerintah Kedah, sampai kita mengubah Putrajaya, insya-Allah. Tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, kita memerlukan komitmen daripada tuan. Tanpa tuan-tuan untuk bersama dalam satu pakatan ini, kita mungkin hasrat untuk mengubah kerajaan tidak berjaya. Sebab tu saya mengajak sungguh rakan-rakan saya, selain daripada Amanah, BKR, Bersatu dan juga DAP. Ayo kita bersama-sama, marilah kita membina Kedah ini sebagai negeri contoh, sebagai tempat yang gelombangnya bermula daripada utara. Sudah tentu tuan-tuan, saya melihat bagaimana seriusnya Tun Dr. Mahathir tuan-tuan, betapa seriusnya beliau untuk mengambil alih Kedah dan juga negara ini. Dan ayuh, tanpa sokongan, tanpa dokongan daripada kita, mungkin hasrat Tun M dan juga hasrat kita bersama untuk mengubah kerajaan ini tidak berjaya. Oleh itu saya membuat rayuan kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan hendaklah sampaikan rayuan ini kepada orang ramai, kepada jiran-jiran kita, untuk kita melakukan perubahan. Dan perubahan ini kita tidak ada pilihan selain daripada ubah, kita ganti kerajaan yang menzalimi rakyat yang ada sekarang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Ismail Saleh, pengerusi Parti Amanah Negeri Kedah. Baik tuan-tuan, seterusnya saya ingin jemput saudara Saiful Izram Ramli, iaitu salah seorang peguam dalam isu saman Ferda terhadap saudara Mazlan Aliman. Dipersilakan. Pun nak dengar agak lawyer cakap malam ni sikit kan. Pasal hari tu di Padang Serai sah. Hari lagi sah. Hari lagi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang diraikan saudara Mazlan Aliman, yang dihormati Presiden Amanah Tuan Haji Mat Sabu, yang diraikan saudara Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Keadilan, seluruh pimpinan Pakatan Harapan Kedah, Bersatu, wakil-wakil rakyat yang hadir malam ini, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Dalam tempoh yang singkat ini, tidak banyak benda yang saya nak boleh cerita, kecuali banyak benda yang saudara Mazlan dah cerita tadi tentang kes mahkamah. Cuma dalam banyak-banyak kes mahkamah,
saman yang dipanggil saman defamation. Kes ini adalah kes yang paling aneh saya pernah jumpa. Ini kes yang paling pelik saya pernah jumpa. Kerana dalam kes ini tuan-tuan, walaupun saya masuk di peringkat rayuan terhadap saman yang dikemukakan oleh Felda ketika itu oleh Tan Sri Isa Samad terhadap saudara Mazlan Aliman dan juga syarikat pencetak, kalau tidak silap saya, Angkatan Edar. Dalam kes ini ianya dibicarakan tanpa peguam yang membela saudara Mazlan Aliman dan Angkatan Edar. Pelik. Mahkamah meneruskan perbicaraan tanpa peguam. Dalam kes-kes di mahkamah jarang ada kes yang berjalan tanpa peguam. Dalam majlis ini ada 2-3 orang peguam saya nampak. Saudara Tuan Haji Nasrul ada, saudara Sofi ada. Kita tahu kecualilah orang yang disaman itu tidak ada peguam. Tetapi dalam kes ini peguam ada. Di saat akhir ketika ada perjanjian penyelesaian yang ditarik balik, mahkamah putuskan bicara berjalan. Kerana itu tuan-tuan, kes yang pelik ini, walaupun saya secara peribadi tidak rasa pelik, kerana fokus kerajaan hari ini ialah menyerang pimpinan politik pembangkang. Dia nak tangkap, tak boleh, kita tak buat salah. Dia gubal Akta Perhimpunan Aman, nak tangkap, tak boleh. Dia saman, dia buat sebiji macam Singapura. Dia nak cuba mandulkan suara-suara yang mendedahkan penyelewengan apa yang berlaku dalam negara. Hari ini antara pemimpin selain daripada saudara Mazlan Aliman dan beberapa pimpinan yang lain ialah saudara Rafizi Ramli. Ada 2-3 saman terhadap dia tuan-tuan. Saman daripada LTAT, saman daripada Najib dan Rosmah, saman daripada Tabung Haji. Ni kes-kes sama malu. 2-3 orang kawan-kawan peguam sama-sama dengan saya, kita kendalikan kes-kes ni. Yang saya lagi tambah pelik tuan-tuan, kita lawan. Kita lawan, tetap lawan. Cumanya, dalam kes saman terhadap saudara Rafizi, lebih kurang sama dengan kes terhadap saudara Mazlan Aliman, yang minta untuk selesai luar mahkamah ialah Najib. Yang minta untuk selesai luar mahkamah ialah LTAT, bukan Rafizi. Jadi mesej yang saya nak sampaikan di sini ialah, selagi kita bercakap atas pentas kebenaran, jangan kita takut untuk dedahkan kezaliman dan penjarahan harta rakyat oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Jangan takut. Kita ada peguam yang akan pertahankan saudara-saudara. Kita ada kawan-kawan yang akan bantu. Kerana malam ini saya rasa usaha yang dilakukan oleh Parti Amanah Kedah untuk mengumpul dana, bukan sahaja untuk membantu saudara Mazlan Aliman, tetapi ada satu lagi defendant, anak gua defendant yang satu lagi, ya, Angkatan Edar namanya. Jangan lupa, kita nak beritahulah, kita buat kerja secara pro bono. Tetapi apa nak buat, mahkamah dah putuskan sedemikian. Jadi saya menyerulah kepada tuan-tuan dan puan-puan, bantulah mereka. Kita nak suara-suara seperti ini terus berani berkumandang menyuarakan kebenaran. Kita nak suara-suara seperti ini terus berani mempertahankan hak rakyat. Dan kita nak suara-suara seperti inilah akhirnya menumbangkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Ini yang kita nak. Jangan takut. Dulu masa kami mula-mula gerakan reformasi, orang kata kami gila. Orang kata kami anak muda yang bengong nak lawan UMNO dan Barisan Nasional. Siapa sangka tuan-tuan, 1998 kami anak muda yang dikatakan pengkhianat jalanan. Tahun 2008 kami bawa perubahan. Siapa sangka? Dulu kami dikatakan macam-macam. Kami dikatakan orang yang tidak ada arah, hanya bersimpati pada satu manusia. Tetapi kita terus istiqamah. Kita pertahankan kawan-kawan yang pertahankan dan suarakan kebenaran. Tahun 2008 kita saksikan bagaimana runtuhnya rejim UMNO dan Barisan Nasional di 5 negeri di Malaysia. Tidak mustahil
pilihan raya umum yang ke-14 ini bukan hanya kelima-lima negeri ini kembali kepada amanah kepada kita, tetapi kita berjaya menakluk dan menawan Putrajaya. InsyaAllah di masa-masa akan lain saya akan dedahkan banyak lagi perkara, terutamanya kes-kes pengkhianatan UMNO dan Barisan Nasional yang kononnya pertahankan Melayu, tetapi guna harta orang Melayu, guna harta negara untuk perut dan poket pemimpin dia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kita ucapkan kepada lawyer kita iaitu saudara Saiful Izham Ramli. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, satu sedikit pengumuman. Pada bulan ini juga pada 23 hari bulan 2, 23 Februari kita ada ceramah pertamanya di pusat komuniti Dun Dergah, iaitu di pusat komuniti Dun YB Tan Kok Yew Renggak pada 23 hari bulan 2, dan juga pada 24 hari bulan 2 ceramah perdana di Bukit Pinang, anjuran amanah pokok SUNA yang dihadiri oleh Yang Berbahagia Saludin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah Negara, juga Datuk Saifuddin Nasution, seterusnya Datuk Mukris Tun Mahathir dan juga Datuk Mahfuz Omar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, harap semua bersabar jangan balik kerana malam ni juga kita bukan saja adakan majlis makan malam, juga dana pilihan raya, kita juga ada pelancaran AK-14. AK-14 ni adalah satu transformer yang akan digunakan untuk manfaat rakyat Kedah khususnya, bukan retorik lagi. Kenderaan ini akan guna di setiap pelosok negeri Kedah akan sampai. Apakah itu AK-14 nantikan sebentar saja lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya menjemput wakil ataupun Tuan Haji Meja Bersara Anwar Abdul Hamid, juga wakil Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Haji Mahfuz, rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan, Dr. Ismail, Datuk Pakor Razi, Wabitan, Datuk Saifuddin, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir pada Majlis Solidariti Mazlan Aliman. Untuk saudara Mazlan, saya ingin nyatakan di Kedah ada 8 Felda. Saya dan rakan-rakan saya termasuk Datuk Mukris telah masuk beberapa Felda. Alhamdulillah, sambutan amat baik. Di Bukit Tangga sudah 2 kali saya masuk, dan saya lihat apabila saya bercakap tentang FGV, ini bidang saya. Saya seorang banker. Selepas letak senjata, masuk dalam bank. 25 tahun dalam bank pelaburan. Saya tahu sikit sebanyak apa berlaku dalam FGV. Saya terang. Dan selepas seminggu mereka jemput lagi datang. Alhamdulillah hampir 3,000 datang dengar. Saya rasa angin perubahan di dalam Felda amat kencang. Terima kasih kepada saudara Mazlan. Anda seorang pejuang yang tulen. Anda tidak pernah gentar dengan sebarang ugutan, terutamanya di Teloi. Malam itu kami bersama di Teloi. Di Teloi lah yang mengusir saudara Mazlan Aliman. Tapi budak yang mengusir itu sekarang ini bersama kita. Malah petang itu beliau terima jemputan dari Jabatan Perdana Menteri untuk datang ke Alustar. Beliau tuan rumah kita malam tu. Saya kata, hang jangan pergi mana malam ni, tunggu. Kita tengok. Ada 5 orang nak ambil dia. Tapi alhamdulillah dia tak lari, dia tak berganjak, dan dia terus jadi tuan rumah, dan program kita di Felda Teloi Timur amat berjaya. Saudara Mazlan, teruskan. Saya telah bagi penerangan jelas kepada rakan-rakan dalam bersatu, kami akan gempur habis-habisan semua Felda dalam negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saudara Mazlan dah sebut berkenaan pengkhianat yang besar yang berlaku pada Felda. Sebenarnya satu pengkhianatan yang paling besar
yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak sedar sedang berlaku dalam negara, dilakukan oleh seorang manusia yang bergelar MO1. Kita letak 1MDB, letak SRC, letak kumpulan wang amanah pencen. Ada satu yang paling besar dan kita tidak sedar. Tuan-tuan tahu tak kita sedang dijajah? Dijajah oleh siapa? Bagaimana mereka menjajah? Dalam kajian saya pada tahun 87, saya membuat tesis berkenaan dengan tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan, Spratly Island, Amboyana Cay. Dalam penutupan saya itu, conclusion saya kata akan berlaku pertempuran yang besar di kawasan ini. Dan orangnya, negaranya tidak lain dan tidak bukan, yang kononnya dipanggil Brown Water Navy, sudah jadi Blue Water Navy, iaitu negara China. Mereka amat berminat untuk mengambil bukan saja Laut Cina Selatan, tetapi semua kawasan-kawasan laluan laut antarabangsa di sekitar Asia Tenggara. Dan sekarang terbukti, kalau mengikut keadaan sekarang yang sedang berlaku, beberapa pelabuhan besar sedang dibuat dan diambil alih oleh syarikat besar dari negara China. Untuk apa? Kalau ikut cerita, semuanya kata untuk transportation business, kargo dan sebagainya, kontainer dan sebagainya. Tapi kita lihat, kita kaji sebagai seorang bekas tentara, saya lihat ada sesuatu di sebaliknya. Kemungkinan besar pelabuhan-pelabuhan ini akan dijadikan seperti Subic Bay. Tuan-tuan dan puan pernah dengar ada Subic Bay? Di Filipina. Perkara ini akan berlaku dan pelabuhan-pelabuhan ini akan menjadi pusat kapal armada perang negara China. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di Kuantan, apa yang berlaku di Melaka Gateway, yang akan dibina di Carey Island, yang akan dibina di Linggi. Kenapa? Dengan begitunya cepat nak buat pelabuhan besar-besaran. Walhal industri kontainer tidak sebesar. Saya tak mau sentuhlah pembangunan-pembangunan lain yang sedang berlaku di Johor. Inilah penaklukan penjajahan dalam bentuk baru. Tuan-tuan percayalah, kalau kita tidak ubah pemimpin ini, kita akan hilang negara ini. Minggu lepas, saya sempat membawa mantan Panglima-Panglima Angkatan Tentera daripada 4 bintang sampai ke 1 bintang berjumpa dengan Tun. Kami berbincang dari segi geostrategik dan semua membuat conclusion kita sedang diancam. Dan kalau kita tak ubah kerajaan sekarang, apa yang berlaku di Sri Lanka akan berlaku di negara kita. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Ada yang sebelum tu meja. Meja dengan turun lagi. Kita stay di atas. Oh, pergi duduk asal-asal. Lepas kata kursi tu buat apa? Ada sama. Duduk ni. Okey, baik. Terima kasih ucapkan kepada Meneja Anwar Hamid, Wakil Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Di atas ucapan sebelum tadi. Dan sebelum tu, untuk pemirsa seterusnya saya ingin menjemput Tuan Haji Muhammad bin Sabu untuk naik ke atas pentas. Datuk Saifuddin Nasution, Yang Berhormat Tan Kok Yew, juga Yang Berbahagia Datuk Dr. Ismail Saleh. Okeylah tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan pidato seterusnya. Saya ingin mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi majlis, rakan-rakan pimpinan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah malam ini untuk satu tujuan khusus
kita berhimpun makan malam kutip derma untuk membantu sahabat kita saudara Mazlan Aliman yang kena bayar 500,000 atas perintah mahkamah. Baik. So Mazlan sahabat lama yang cukup saya kenali. Saya tak mau lebihkan lagi pengenalan tentang dia. Yang lebih penting malam ini ialah untuk kita mengatok langkah ke hadapan untuk menghadapi pilihan raya. Saya malam ini akan sentuh tentang institusi-institusi Melayu. Felda, Tabung Haji, MARA, yang lahir hasil daripada Kongres Ekonomi, Konvensyen Ekonomi, Seminar Ekonomi, maka tegaklah institusi-institusi ini. Felda, tahun 1956. Felda tu nama singkatan orang putih. Nama Melayunya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Tahun bila? Tahun 56. Apa tujuan? Nak bagi kepada rakyat, khususnya orang Melayu, negara baru merdeka, tanah tak ada. Maka lahirlah Felda yang pertama, Felda Lurah Bilut. Itu Felda pertama. Tahun 1968, Kerajaan Malaysia pinjam duit Bank Dunia. Kita baru merdeka, aktiviti ekonomi tak banyak untuk menjana pendapatan negara. Minyak pun tak jumpa lagi. Minyak tahun 1974 dengan tertubuhnya Petroleum, Petronas Development Act. Tahun 68 baru getah biji timah. Ya. Pinjam banyak mana dengan Bank Dunia? 42 juta. Tujuan dia nak buka tanah hutan. Nak masukkan peneroka supaya setiap orang dapat 10 hektar tanah dan tapak rumah. Dulu kita pinjam duit Bank Dunia untuk buka Felda. Termasuk Tali Ayak Mada. Tali Ayak Mada tu duit yang pinjam Bank Dunia. Tali Ayak Mada. Nah. KADA, Lembaga Pengairan Kemubu. Maksudnya kerajaan masa itu pinjam duit Bank Dunia untuk buat pembangunan supaya rakyat dapat habuan. Felda kemudiannya berkembang, 317 rancangan. Felda yang paling akhir dibuka 1990, Felda Sahabat. Hari ini 112,635 keluarga peneroka. Ladang Felda macam Mazlan sebut tadi 360 hektar. 360,000 hektar. 1 hektar 2,5 hektar. 360,000 hektar dekat 900,000 lebih, dekat 1 juta ekar. Menjadikan Felda ladang yang terbesar di dunia. Sebelum Datuk Najib ronyehkan Felda, peneroka ni kepentingannya diwakili oleh Koperasi Peneroka Felda. Dalam Felda Holding, peneroka ada 51%. Dan pendapatan Felda satu tahun dekat 2 bilion. Jadi dividen diagihkan, menjadikan Koperasi Peneroka Felda muncul sebagai koperasi terbaik di Malaysia selain daripada Bank Rakyat untuk bagi pulangan balik. Bila naik Datuk Najib, tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri, dia yang nak jaga Felda. Dalam ramai-ramai pemimpin yang ada, dia pergi lantik Isa Samad yang terang-terang tak boleh lawan naik Presiden UMNO sebab rasuah. Datuk Najib ni pergi ambil kawan ni untuk jadi pengerusi Felda, buang Tan Sri Sukno. Isa pun bermaharajalela. Buat Felda Global, dengan sendirinya kepentingan peneroka habis, tak ada dah. Dia
senarai Perda global, kita lawan dalam parlimen hangit. Kita kata ladang Perda 1 juta tapi 70% pokok tua. Kalau pokok tua hasil tak banyak. Kalau hang senaraikan di bursa saham, sahamnya tak menggamit minat orang nak beli. Tujuan penyenaraian, orang beli jadi tambah modal. Tapi kalau dah getah tua, sawit tua, harga jatuh. Oh, terus juga. Hari pertama, RM4, RM4 duit. Lah, RM1 ke lepas tak sampai RM1. Bila dia senaraikan, Felda dapat 6 bilion. Dia cabut 1.7 bilion, 112,635 ketua keluarga ni, dia bagi 15,000. Satu keluarga, berapa hari sebelum pilihan raya? 54 parlimen Felda boleh kat UMNO habis. 4.3 bilion lagi, pengerusi Felda baru kata, dibelanjakan dengan cara yang tak ikut peraturan. Dia beli merapu. Contoh, lepas dia menang pilihan raya, contoh ya nak, dia buat satu syarikat Felda, namanya Felda Wellness. Felda bagi duit, nah ambil 5 juta buat berniaga. 2 tahun lingkup, bankrupt. 2 tahun ya. Rugi 155 juta, hutang 154 juta. Terbongkar di mana? Di Australia. Dia pergi JV dengan satu syarikat farmasi di Australia. Meniaga-meniaga dia tak bayar hutang. Syarikat tu saman di mahkamah Australia, baru terbongkar. Rupanya Felda diwakili oleh timbalan ketua pengarah dia. Bila dia buat perjanjian Felda Wellness dengan farmasi Australia, dia kata syarikat Australia, hang kena bagi kondominium mewah ke anak aku. Hang kena beli kereta mewah untuk anak aku. Hang kena allowance untuk anak aku. Anak dia tak ada kena mengena pun. Kerja siapa ni? Timbalan ketua pengarah Felda yang sanda tangan. Sampai tahap tu bermaharaja lah. 2 tahun setengah bankrupt. Royuk habis, tak ada apa dah. Tu dia. Tu baru satu contoh kecil. Lah kita dah siap risalah. Kita ada pasukan penyelidik khas siap risalah. Kita baru lancar semalam 1. Kita akan gempok Felda seluruh negara setelah kita buat Convention Peneroka Felda peringkat kebangsaan pada 19 bulan 3 di Shah Alam ini. Tu step, tak boleh cerita lebih. Tu strategi. Baik. Institusi orang Melayu yang kedua ialah tabung haji. Saya cerita ni sebab nak tunjuk bahawa mengharapkan UMNO untuk jaga orang Melayu, institusi orang Melayu sekarang ni tengah hancur satu persatu. Atas yang terjadi kepada Felda, saya punya baca sebelum pilihan raya Isa Samad akan kena sebagai kambing hitam. Dekat pilihan raya ada, zaman Pak Lah dia tangkap Kasitah Gadam. Lepas pilihan raya terlepas. Hak ni dia akan tangkap macam tu juga. Lah dia galak duk tangkap saja ni. Nah, Isa pun saya ingat tak lama. Baik. Tabung haji. Profesor Engku Aziz, supaya orang Melayu senang menunaikan rukun Islam, iaitu menunaikan haji di Baitullah. Nak himpun sekaligus tak ada. Jadi tabung. Tabung di mana? Tabung di tabung haji. Baik. Dengan duit tabungan kita itulah, kita tu siapa? Penuri getah, pemandu teksi, hak tanam padi, hak kerja-kerjaan pakat rendah semua ni, orang kampung bergadai bergolak simpan sikit-sikit, cukup pi. Bila kita simpan duit, ramai-ramai simpan duit, tabung haji bukan duit sajalah, dia guna duit kita untuk berniaga dulu. Tapi kalau perniagaan yang patuh syariah, janjikan pulangan keuntungan, tak ada masalah. Nah, tuan-tuan, saya bagi contoh juga sikit sangat. Ada satu anak syarikat tabung haji, namanya Tabung Haji Heavy Engineering. Nah, Tabung Haji
heavy engineering. Anak syarikat tabung haji lah. Maknanya tabung haji bagi modal, tabung haji ada saham dalam tu. Tabung haji heavy engineering. Dia meniaga apa? Dia ambil alih syarikat buat roti. Namanya syarikat Silverbird. Bisa tengok? Bisa beli makan? Silverbird. Syarikat roti. Tabung haji heavy engineering ambil alih syarikat Silverbird hak meniaga roti. Lepas itu rugi 90 juta. Bila rugi dia pergi habaq dekat tabung haji, kami meniaga rugi, tabung haji tambah lagi duit. Tu dia, rugi lagi. Tabung haji engineering ni juga ambil alih satu lagi syarikat nama Litian Holding. Ni semua ni dalam laporan tahunan tabung haji. Saya tolong ringkas, tolong baca ya. Buku tu tebal, tulis kecil-kecil, tulis bahasa orang putih. Jadi bila kita tengok, melampau ni syarikat ni. Tabung haji beli juga. Beli Litian Holding, niaga apa kita pun tak tahu. Silverbird tadi niaga roti. Hak ni rugi 330 juta pula dah. Bila kita tengok laporan kewangan. Dia pun jumpa dengan syarikat induk dia tabung haji. Kami meniaga dah, tapi rugi. Rugi berapa? 330 juta. Tabung haji kata tak apa, tambah lagi 50 juta. Dia bagi lagi. Tambah. Lepas itu apa jadi? Lepas tambah di takma. Litian Holding tak sedap. Dia pun buat nama Theta H Sendirian Berhad. Nah, dia pun meniaga. Mula rugi 330, tabung haji tambah lagi 50 juta modal. Penutupnya terbaru rugi lagi 90 juta. Kita hingat. Jamil khair senyap sepi. Nah, siapa dia yang lembaga pengarah tabung haji ni? Siapa dia? Timbalan Pengurusi Tetap UMNO Malaysia, Tan Sri Mat Aziz. Siapa lagi? Pengurusi Tetap UMNO Malaysia, Tan Sri Badaruddin Amiruddin. Siapa lagi? Tan Sri Afandi Ali, Peguam Negara. Dia pun Datuk Najib bos itu. Takkan dia nak heret Najib pergi mahkamah? Puak ni reti apa? Meniaga rugi. Minta rugi lagi. Baru 2-3 minggu lepas, barulah SPRM pun nampak gaya tak boleh jadi, melampau sangat tabung haji ni. Dia pun pergi cekup dia punya ketua pegawai eksekutif, cas di mahkamah atas tuduhan pecah amanah. Hang letak ketua eksekutif yang pecah amanah, mana tak rugi? Dan ini duit pendeposit tabung haji. Duit orang kampung simpan di tabung haji. Ini yang menyebabkan kita kata bahawa isu macam ni sangat emotif, sangat terkesan dengan hati orang Melayu. Pasal melampau-lampau sangat. Dan saya nak beritahu, baik Felda atau tabung haji atau MARA, hak kita bongkak ni tak habis lagi. Tak habis lagi, ada banyak lagi. Nah, mari saya sembang ada Fizi. Dia bahagian bongkak, bahagian dia saja. Dia ya. Kalau dia kena saman, tak apa. Kita ada lawyer saya pun. Pro bono tu maknanya free, tak ada bayar lah maksudnya. Habak pro bono. Pro bono maknanya free. Tak ada bayar. Shopee ngaji Nasrul aku tak tahu. Kena bayar Azul. Free juga. Boy. Ya, baik. Baik. Bongkak dia baru sikit, ada banyak lagi. Kita akan bongkak sampai pilihan raya. Pembongkaran kita ni MARA lagi dahsyat MARA pengurusi dia Tan Sri Anwar Musa. Dia saja jadi menteri Bangladesh bandar. Dah sangkut dah kes rasuah. Tapi kereta dia yang kena tangkap, dia tak kena. Ketua Setiausaha Kementerian dia yang kena 5 tahun CBT. Dia tak. Najib letak sebagai pengurusi MARA. Baik. Apa berlaku? Lagi dahsyat. Mereka buat anak syarikat. Pemimpin-pemimpin UMNO buat anak syarikat.
Namanya Taj Cross. Lepas tu dia beli bangunan di Australia untuk buat asrama. Dia beli murah, dia jual kat Mara bayar dengan harga mahal. Ada kakak pemimpin UMNO buat syarikat, nama apa? Taj Cross. Dia meniaga apa? Dia pinjam duit di bank Australia, dia beli bangunan. Lepas tu dia jual kat Mara bayar dengan harga berlipat kali ganda. Saya ambil contoh. Bangunan namanya Dudley House. Harga ialah dia beli 138 juta duit kita. Dia jual kat Mara 260 juta ringgit. Lepas tu syarikat pemimpin UMNO ni yang nama Taj Cross ni, pasal dia beli tu dia pinjam bank, dia berhutang 67 juta. Hutang dia pun Mara bayar. Dia beli murah 138 juta, dia jual kat Mara 260 juta. Syarikat pemimpin UMNO. Tuan-tuan, bukan 1, 4 hartanah. Dia bukan macam tempat kita. Tempat kita, katalah amanah beli bangunan ni, katakanlah. Siapa yang tahu harga? Amanah, tuan punya bangunan dengan lawyer dan bank. Tu je tahu. Kita tahu tak? Tak tahu. Di Australia, semua pembelian hartanah dia lapor dalam satu jabatan rekod hartanah. Siapa pun boleh masuk dan boleh tahu bangunan tu jual berapa, beli berapa. Kita tak ada sistem tu. Oleh kerana dia ada sistem macam tu, kita pun masuk tengok jabatan rekod, baru kita tahu. Oh, beli 138 juta. Tengok bayar 260 juta. Bukan 1 bangunan, 4 bangunan. Lingkup juga. Mara lingkup, tabung haji pun koi teruk, Felda pun jahanam. UMNO ni kita nak pertahan lagi ke, kita nak tauk ke laut? Apa pilihan lagi yang kita ada? Lagi lama dia bertahan, sebab itu nyawa dia dah tak ada dah lah ni, kau tenat dah. Tiba-tiba saya tengok tadi di Padang Merebok, Jamil Khair berucap, kita mesti pertahankan maruah Melayu dan Islam. Amboi. Tu dia nyawa dia lah ni, Melayu Islam. Nah, dia pikir tu dah lah ni. Sebab isu Melayu sangat emotif. Isu Islam sangat emotif. Orang sanggup mati berjuang. Dia letak yang ni di depan, kemudian dia porak-porandakan, hancur habis institusi orang Melayu. Yang ni. Dan kita percaya rakyat terbanyak takkan termakan, takkan terperangkap dengan permainan ini. Tuan-tuan, ini keyakinan. Kita orang tanggungjawab agama termasuklah menghancurkan kemungkaran dan menegakkan makruf dan keadilan. Ini tanggungjawab agama yang sangat mustahak. Yang ni kita nak sebut. Nah? Sebab hak himpunan malam ni step forward. 6 Mac sidang parlimen, bangun saya Jamil Khair, Tan Sri Pertua, saya bangun bagi pihak kerajaan untuk mengemukakan pindaan Undang-Undang 355 seperti mana bacaan risalah yang telah diedar di atas meja ahli parlimen. Bacaan pertama, speaker nanti kata, bila isu di hadapan kita adalah satu undang-undang. Yang setuju kata setuju, yang tidak kata tidak. Oleh kerana ini usul kerajaan, dia undi cara whip. Dia padan dengan suara saja. Setuju. Kalau hak tidak kata tidak, walaupun hak teriak tu tidak lebih deras, hakim akan kata lebih suara bersetuju. Sebab yang bawa tu kerajaan, sistem whip. Kerajaan ada 138 wakil. 138. Campur bah tu tak bah. Tak campur mau lepas dah. Tak campur lepas dah. Speaker kata bilakah bacaan kali keluar pada persidangan kali ini. Jamil Khair pun bangkit baca. Dia pun baca.
Speaker kata terbuka pada perbahasan. Lepas bahas, speaker kata masalah di hadapan kita adalah satu rang undang-undang bernama Rang Undang-Undang 355 bagi maksud melakukan pindaan tentang penambahan hukuman seperti mana dalam PEN. Undi. Oleh kerana yang bentang itu wakil kerajaan lulus. Selesai, kita pun boleh terus macam biasa. Itu aja urusan dia. Kalau hang ada 14, tak lepas lah. Serahlah hak 138. Simple logik. Nak lulus undang-undang dengan suara majoriti. Itu aja. Simple majority. 138 nak 112 aja. Lepas, tak ada apa. Kita pun terus kerja macam biasa. Tak ada masalah apa. Bila lulus di Parlimen, bawa kepada Dewan Negara, Gazette, Dewan Undangan Negeri-Negeri kena pilih enactment mereka pula. Iaitu enactment, dia panggil apa? Enactment apa sih? Jenayah Syariah Negeri Kedah. Dia kena pindah. Iaitu 100,000, 30 tahun, 100 kena pindah. Sebab Parlimen pindah, tak boleh kuat kuasa. Hak nak kuat kuasa peringkat negeri. Sebab agama kuasa negeri. Perlis kena pindah, Kedah kena pindah, Pulau Pinang kena pindah, Perak kena pindah. Sebab tujuan undang-undang ini adalah keseragaman. Uniformity. Hak ni patut lawyer saya pun terang ni. Aku dia. Dia macam lah. Kemudian, tak susun lagi ceramah tu. Maknanya benda hak jalan mudah terbentang luas. Tak gaduh berkelahi, tak gaduh apa, tak gaduh dah. Terus saja. Tapi tak mau buat. Tak gaduh himpun lah. Tak gaduh himpun, tak gaduh. Tak gaduh. Tak mau himpun pun tak apa, lului. Sebab hak nak lulus dalam Parlimen 112. Kalau Jamil K yang bawa, nak Azalina yang sokong, lagi cepat lulus. Tak ada masalah. Nak kaluk siapa? Terus kerja macam biasa. Tapi tak jadi macam tu sebab ada niat dan tujuan lain. Itu aja. Jadi bila bicara yang itu, soal GST, soal cost of living yang meningkat, soal peluang pekerjaan yang semakin kecil bilangannya, soal harga barang, soal penyelewengan negara, soal campur tangan bangsa besar Cina. Semua itu tak lagi orang cakap. Sebab orang cakap agama Islam, agama dan bangsa, agama bangsa. Itu dia. Kalut kot tu lah ni. Punya dahsyat dia macam ni. Sebab itu saya ambil peluang dan kesempatan ini. Cukuplah. Kita nak kena move forward. Kita sangat jelas. Kawasan Felda kita akan jelajah. Kawasan luar bandar kita akan rempuh. Kemudian kawasan bandar dan semi bandar kita akan maintain dengan program yang berterusan. Ini adalah formula kemenangan pada pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik tak sini hari pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat. Baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum tu saya ingin membuat sedikit pengumuman. WKM 2478, pemilik kenderaan WKM 2478, mohon alihkan kenderaan anda segera kerana para petugas catering kita nak angkat barang saya daripada beli basuh pinggan blok semua. Dan apa-apa terima kasih juga kepada Parti Syam dah menyediakan catering kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya ingin menjemput saudara Mazlan Aliman diiringi dengan Datuk Engineer Fazrul Razi Dawawi untuk naik ke atas pentas untuk penyerahan mock check kepada Tuan Haji Mazlan Aliman. Silakan. Saya jemput Presiden Parti Amanah Negara untuk menyampaikan mock check kepada Tuan Haji Mazlan Aliman. RM20,000 telah berjaya dikutip oleh pemuda Amanah Negeri Kedah. Satu tepukan gemuruh. Alhamdulillah telah selesai. Solidariti untuk saudara Mazlan Aliman telah berpenat lelah
Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Pemuda Amanah Negeri Kedah, iaitu Saudara Asmirul Anwar Haris, di atas komitmen, di atas usaha, di atas pengorbanan yang telah beliau lakukan demi perjuangan yang tercinta. Tuan-tuan dan puan, sekarang tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk perasmian mission campaign AK14 oleh Presiden Parti Amanah Negara, iaitu Tuan Haji Muhammad Sabu. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustaz Ridwan Abu Bakar turut sama mengiringi Presiden Parti Amanah Negara selaku Ketua Biro Penerangan Negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan, mesin ini pernah kita gunakan ketika PRU ke-13. Dengan hasil dan usaha mesin campaign ini, kita telah berjaya menawar Parlimen Kuala Kedah sebanyak 4-0. Dan mesin campaign ini kita namakan AK14, sepanjang mengambil nama A untuk Amanah, K untuk Kedah, dan 14 itu kita ambil sebagai siri nama untuk PRU yang ke-14 akan datang. Mesin ini akan kita gunakan untuk ceramah ke semua. Bukan, ini dia. Bersama dengan sebelah ini adalah gambar. Ya. Menyusun program AK14 ini turun ke seluruh pelosok di Kedah, insya-Allah bersama-sama dengan bersama-sama dengan 3 parti yang lain, untuk kita gerakkan, untuk kita jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional pada PRU ke-14 akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, tanpa melengah-lengah buku apa yang dia suka. Dia nak ceramah apa kita bagi ya. Kita ikutlah apa pun. Dengan segala hormatnya, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Amanah Negara, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara pengacara majlis, Datuk Saifuddin, Mejana, Muhammad Bukurazi, Yang Berhormat Tan Kok Yau, pemimpin yang kita raikan, Saudara Madlan Aliman, Dr. Mael, seluruh pimpinan Amanah DAP Keadilan Bersatu, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita bersama lagi pada malam ini, dan kita bersama-sama solidariti dengan Madlan Aliman. Beliau telah diistihab bankrupt, artinya tak boleh pegang jawatan, tak boleh bertanding dalam pilihan raya. Bukan kerana dia curi duit, bukan kerana dia pelari nak darah orang, curi kebau pun tak, kerana dia memperjuangkan nasib peneroka. Khasnya Mazlan memang seorang yang gigih, daripada dalam pemuda, muda PAS lah, sampai kepada duduk dalam jawatan kuasa PAS, dan satu ketika dia dalam muktamar
dia mendapat undi yang tertinggi dalam pertandingan jawatan kuasa PAS. Walaupun dalam yang bertanding itu ada lawyer, ada pemegang PhD, ada bekas pensyarah, ada ustaz, ada ulama. Tapi Mazlan dipilih oleh para perwakilan yang tertinggi. Ini tidak lain karena kegigihan beliau berjuang dalam nasib peneroka sehingga menubuhkan anak. Dan saya sentiasa memberi sokongan kepada NGO yang tubuh dan sentiasalah kehilir bersama dengan beliau. Memanglah kami pergi berceramah di Pelda, kalau paling tak sonok pergi ceramah di Pelda. Kadang-kadang boleh ceramah, kadang-kadang tak boleh ceramah. Kadang-kadang cari tempat ceramah tak jumpa. Jadi bermakna sambutan yang diberikan begitu perlahan sekali, slow. Tetapi Mazlan dia tak kira orang ada ke orang tak ada ke, dia terus berjuang untuk membela. Kebetulan pula beliau anak peneroka, berarti dia dapat merasai denyut peneroka itu sendiri. Dan akhirnya dalam perjuangannya dia tulis buku, dan akhirnya dia didakwa di mahkamah, kena denda 500,000. Untuk membebaskan beliau kita kena cari duit, kena bayar. Dan kita harap dapatlah kita selesaikan hal beliau ini tidak lama lagi. Saya sendiri bukanlah banyak duit, tapi atas nama pribadi saya ikhtiar, saya cari, saya seorang 20,000 membantu beliau. Dah pun saya bank in. Jadi kalau Kedah bagi 20,000 malam ni kira tak hebat dah. Itu aku seorang, hero. Walau bagaimanapun kita amat menghargai kerana usaha-usaha ni sana sedikit sini sikit terus, dan sekarang pula beliau bersama dengan Batu dan lain-lain masuk ke kawasan Felda dan sebagainya. Saya yakin derma untuk membebaskan beliau daripada bankrupt itu akan dapat diselesaikan dengan segera. So, kami daripada Amanah amat memerlukan kepimpinan beliau untuk terus hadir mesyuarat dan memimpin bersama-sama dengan tim Amanah yang lain. Inilah harapan kami semua. Dan kita harap Mazlan akan terus tabah dalam perjuangan ni. Beginilah, kadang-kadang bankrupt, kadang masuk penjara, kadang ada besi masuk lutut, itu biasa. Jadi semua ni sama ada yang dia didakwa di mahkamah dan sebagainya semasa dia di dalam parti PAS. Saya tidak tahulah PAS ambil peduli atau tak. Saya tidak tahu itu. Itu tanya dia lah. Tadi isu-isu telah dikemukakan begitu banyak. Saifuddin Nasution, saya kenal dia daripada dia siswa. Begitulah corak dia ceramah. Fakta satu. Tapi bertanding di Kulem kalah. Bukan kata dia kalah, aku pun kalah. Soalnya hadirin sekalian, walaupun perkara itu semakin kita lihat sikit-sikit terhakir, tapi saya masih meletakkan ianya satu jerangkap yang berbahaya. Yang mereka ada berkeupayaan untuk main, yaitulah isu perkauman yang disebut sedikit tadi di penghujung ceramah Datuk Saifuddin Nasution. Isu perkauman atau dulu kita panggil bahasa yang lebih sedap asabiah, dia boleh memerkap rakyat. Sebab itu PAS pada tahun 1984
melalui presidennya Tuan Haji Yusof Rawak membuat ucapan dasar yang bertajuk menggempur pemikiran Asabiah. Karena pemikiran Asabiah ini dia boleh memerangkap rakyat mengatasi segala isu-isu pendedahan yang lain. Inilah yang Islam meletakkan fikiran yang terlalu bahaya, sehingga kami waktu itu, para penceramah, pemuda kah, muslimat kah, siapakah, sekurang-kurang hafal hadis laisa minna man da'a ila asbi. Bukan daripada golongan kami, Nabi kata, orang yang berjuang atas semangat asabiah, semangat kebangsaan sempit. Telo macam mana pun, sebab jenis kami ini mengaji pulut, nak hafal satu hadis tu payah. Tapi kita hafal juga nak memahami masalah asabiah ini. Dan UMNO menggunakan isu asabiah ini untuk mempertahankan kedudukan mereka. PAS waktu itu menentang dan menyerang pahaman asabiah ini. Selagi pahaman asabiah ada, terutama kepada orang Melayu, kepada orang Cina dengan kecinaannya, India dengan keindiaannya, maka BN yang diterajui oleh UMNO akan memerintah sampai bila-bila. Setelah mereka curi duit tabung haji, kita dedah mereka curi duit Bank Bumi Putra, kita dedah apa saja. Datang pilihan raya mereka kata, ya, mimpin-mimpin Melayu UMNO curi rasuah, tapi kalau jatuh Melayu ke Cina naik, apa nak jadi Malaysia? Apa nak jadi pada orang Melayu? Pahaman ini diusahakan oleh kerajaan, oleh pemerintah, oleh BTN. Mereka main isu ini, akhirnya buruk macam mana pun, UMNO datang pilihan raya, rakyat tetap mengundi mereka. Dan sekarang pahaman asabiah ini, saya yakinnya ia sedang runtuh, diruntuhkan oleh Tun Mahathir Mohamad. Sebab dia di antara yang bina dulu. Saya cakap depannya, di atas sifat ketuanan Melayu. Dan ini yang dibuat oleh BTN, oleh Special Brand dan sebagainya, iaitu menanam semangat kemelayuan. Di atas kemelayuan inilah mereka rompak harta rakyat. Mereka tahu datang pilihan raya, Melayu akan undi mereka, maka mereka selamat. Tapi sekarang bila dia curi itu terlalu banyak, negara sampai nak bankrupt. Tak tahulah Saifuddin, saya takut nak ambil alih. Saya takut. Sebab negara nak bankrupt itu dia bukan jadi satu hari. Ekonomi ini menurun. Dia menurun. No? Najib nampak negara nak bankrupt dah. Dia istiar pilihan raya. Kita menang-menang, bankrupt sungguh waktu itu. Orang kata tengoklah, Bang Mat sebut Nasution ambil alih bankrupt. Apa Pakatan Harapan? Apalah Bersatu mentah sebulan bankrupt. Padahal negara sedang menuju ke arah itu. Sekarang ini sampai kadang-kadang tu angka-angka diberi oleh Rafidi Ramli, oleh mereka yang buat kajian, termasuk Pensyarapan Asosiasi Melaya. Saya nak takut. Saya kata Saifuddin, biar dululah, jangan ambil lagi. Biar bankrupt di Papua dulu. Dia kata tak boleh, kena ambil juga. Kalau biar mereka bankrupt lagi teruk. Memang hadirin sekalian, bila keadaan begini hadirin sekalian, isu apa mereka muncul sekarang? Tak ada lain, asabiah juga. Tambah pula, parti lama saya pergi tumpang sebangku.
Murah ini kamu. Kita ni dalam ngaji pulut baru nak hafal laisa minna man da'a ila asabiah. Itu Pahinustan tak boleh hafal gitu. Baru kita nak hafal wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Mereka yang ajar kita jangan kamu cenderung pada orang zalim. Cenderung pun tak boleh. La sekapai. Sekapai. Sekapai aku duduk lama-lama tu bincang, tentulah bincang. Nang, ni aku, ni aku tobat pun aku tahu mereka bincang hal tu. Tanpa yang pi tu pula siapa dia? Rahim Aziz apa? Aziz Rahim. Dia tu lebih cakap Tamil daripada cakap Melayu. Atas kapal itu bincang. Ini hak kau, ini hak aku. Ini hakku, ini hak kau. Mereka jangka mereka boleh selamat lagi dengan isu perkauman, isu asabiah. Tapi saya yakinlah kali ini, bila diberitahu oleh Iman tadi, type anda sambutan begitu, pergi telui sambutan begitu, dan juga ni, meja kita ni, meja Anwar. Pergi Felda pun sekarang, yang dulu baling batu kat Mazlan, sekarang dia yang tolong buka jalan Mazlan masuk. Yakinlah perubahan ni kalau berterusan, kita usaha terus sikit lagi, insyaAllah tukar pemerintah ni pelihara akan datang. Boleh ke tidak? Hadirin yang dihormati sekalian, hal ekonomi ni memang teruk sangat dah. Lah, orang yang jual tom yam di sini pun dah mula balik. Sebab dia dapat 1,000, dia kata kalau ku balik lingkup. Dia lintas sempadan Bukit Kayu Hitam, hilang RM2 3 kupang. Betul ke tak? Dia kata baik ku kerja kuatnya. Tukang tolak tong di market dapat RM600-700, duit Malaysia pun jadilah. Kalau sini dapat 1,000 pun balik tinggal 700. Lah kita terkepung lah. Nak pergi Singapura, kita tengok mi RM4, $4. Kita bodoh lah. Main nak bayar, kita terlalu dalam poket bayar dolar, balik-balik tak tangan tak dari. Kali dengan RM3 4 kupang, $1 belengu. Teh satu, mi goreng satu, makan ke apa-apa sikit mampu RM3. Tidur kata tidur nah. Tambah api belah nu. Hak yang kaki-kaki belah merapu, hak api belah nu danok. Hak jenis rambut perang tu. Dia tengok orang Malaysia dia baca dah. Gila dulu, abang. RM1 dah. Agak boleh. Hak kaki itulah saya tak 5 orang. Mana kita nak tahu. Artinya kita jadi hostage dalam negara sendiri sekarang. Kemudian itu hal ekonomi, lebih besar lagi hal keselamatan. Malaysia ni terkenal dengan negara berkecuali. Tun Razak mempelopori Zofan. Dia nak jadikan ASEAN ni negara berkecuali. Kita tak memihak pada Amerika, tak memihak pada China, tak pada Rusia. Berkecuali. Zaman Dr. Mahathir pula, dia terkenal dengan mempelopori 6, yaitu negara berkecuali. Tuan-tuan tahu di pertubuhan PBB, bila pemimpin negara berucap, yang paling ramai orang tunggu dengar dah tentulah Presiden Amerika. Sama ada George Bush kah, sama ada Bill Clinton kah, atau Obama kah. Sudah tentulah yang ramai lagi orang dengar selepas itu Perdana Menteri Britain, Mandela, China, dan dia yang diminati bila bercakap di PB top 10 Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab dia berani kritik Amerika, dia berani kritik Commonwealth,
Dia berani kritik negara-negara besar. Sebab negara Malaysia mempelopori negara berkecuali. Perang Bosnia, Malaysia di antara negara yang banyak membantu. Waktu itu Hamid Albar jadi Menteri Pertahanan. Ini setiausaha Hamid Albar lah. UMNO. Di parlimen bila kami soal apa yang ni lah duk tukang sedia jawapan. Artinya banyak Malaysia membantu umat Islam di Bosnia Herzegovina. Malaysia ni di antara negara yang dipuji melalui PBB. Sekarang hadirin sekalian, zaman Najib, dalam negeri hancur, luar negara hancur. Sekarang Malaysia tidak lagi jadi negara berkecuali. Malaysia bersama dengan Arab Saudi, Amerika, kita dihantar untuk menyerang Yaman. Bom ayah Yaman yang miskin tu. Saya diberitahu, saya tak cek dengan detail lagi, di antara pilot yang terlibat, yang dihantar oleh kerajaan Malaysia, Wang Kulim, pergi perang dengan siapa? Bukan dengan Israel. Bom negara Arab yang termiskin. Itu yang bersama Amerika. Saya minta Najib kembalikan tentera kita segera ke Malaysia. Apa punya perdana tu ini? Kamu nak ikut tu Arab yang di bawah Amerika tu? Saya dengan Tun Mahathir berucap di Masjid Tanah. Dia timbulkan isu ni dan saya dia timbulkan. Kerana ini membawa Malaysia ke alam bahaya. Kerana kita tidak lagi bersifat negara berkecuali. Ini pihak keselamatan dengar ni. Sikap Najib ni berbahaya. Kemudian pula sekarang ni Malaysia pula dia pergi pelabuhan-pelabuhan dan nak ronda dengan China. China di Malaysia diberi bendera DAP kena bakar dalam himpunan di Merbuk, anti China. Nanti China main Malaysia. Pada masa yang sama mereka berbaik dengan China komunis, bawa mereka sekarang mengepung Malaysia. Ni kawan-kawan UMNO kena sedar ni, Najib sedang jual ini latihan bersama dengan China. Kemudian sudah 6 pelabuhan sekarang diserah kepada China untuk majukan. Esok kereta api pula. Orang China ni jangan seronok. Kita beli selalu pula dari China. China menegak sini pun tak boleh tumpang. Ini China Beijing komunis sana. Kita tak kira, kita kalau orang China Malaysia maju, China los Sungai Petani, dapat projek jalan raya, dapat buat bangunan dan sebagainya, mereka kaya, mereka bayar cukai kepada kerajaan, betul ke tidak? Tapi ini tidak. Sini dia hentam China sini, nanti China perintah Malaysia. Pada masa yang sama, sekarang Johor Bahru sudah jadi macam second Forest City dan sebagainya. Inilah kerjaan Najib Tun Razak. Dia masuk kampung, dia kata kita jaga Melayu. Mai jamai khair pendek tu pula lagi dia tambah lagi. Mari pula seorang lagi pula, demi untuk Melayu dan Islam. Siapa dia? Kita bersedia untuk bersatu. Orang kata nanti UMNO niat buruk. Niat kita tak tahu, kita ukur pada zahir. Dalam hati hanya Allah yang maha mengetahui. Sedap. Nak bersatu buat ayat, nak lawan buat ayat. Amboi. Yang kita kampung berdener lah. Ikan temuk berkilo RM20. Melengung sebelum beli, melengung lepas beli. Kementerian-kementerian semua dah kurang belanja. Cikgu merungut, polis merungut, pegawai kerajaan merungut sekarang.
pensyarah universiti Melaya paling parah sekarang. Banyak program ditangguhkan, nak hantar pelajar luar negeri ditangguhkan kerana kerajaan tak ada duit. Akibat daripada rasuah dan penyelewengan. Jadilah orang Kedah. Kita harap dengan adanya Pakatan Harapan 3 parti campur satu tu Mahathir pula sini ada. Kalau tak boleh ambil Kedah pilihan akan datang, aku ingat aku tak main dah. Aku meluat dah tengok hampa. Yang penting dengan ada van macam tadi, semua kita bekerja kuat. Masuk kampung semua beritahu. Tukar pemerintah untuk selamatkan Malaysia pilihan akan datang. Boleh? Boleh semua? Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi waktu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden Parti Amanah Negara Tuan Haji Muhammad Sabu. Tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana kerana proses lelongan akan terus dijalankan sebentar lagi. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita bergambar sebagai tantangan bersama dengan saudara Mazlan Aliman. Jadi wartawan sila Jemput pimpinan lain Dr. Abdul Rahman Bentas, Yang Hormat Yang Hormat tak Tasir Mustafa Adun Kubang Rotan, juga diri hormat wakil-wakil Parti Pakatan Harapan, saudara lawyer Nasrul, silakan naik atas. Saudara lawyer Saiful Izam, Engineer Zamri, sila untuk naik ke atas pentas.